Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia, salam Sabah Maju Jaya, salam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, sepakat Sabah hebat. Yang berbahagia Puan Tahnia binti Haji Jaman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia Tuan Zainuddin bin Aman, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Yang berusaha Dr. Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Tuan Haji Abidin bin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Saleh bin Linggam, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Puan Hayati bin Sabdin, Pegawai yang menjalankan tugas Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Maklumat SICT Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Para pegawai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, para pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, para jemputan khas webinar kita pada hari ini yang berusaha Dr. Chiam Soon Mei, pensyarah cemerlang grade khas C daripada Jabatan STEM Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran, yang dihormati Cik Juliana Rusdi, Design and Training Specialist Teach for Malaysia, yang akan memberikan kupasan apakah itu program Duta Guru. Yang dihormati 4 orang rakan guru yang kami tampilkan khas untuk berkongsi pengalaman mereka bersama anda pada petang ini. Cikgu Anutra Sirisena, Duta Guru Kohort 1 daripada SMGK Chung Hua Tenem. Cikgu Nadia Richard, Duta Guru Kohort 1 daripada SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Cikgu Iwana Ivy Abdullah, peserta program Duta Guru Kohort 2 daripada SMK Kelombong, Kota Kinabalu. Cikgu Quid Boyket, peserta program Duta Guru Kohort 3 daripada SMK Sanzek, Kota Kinabalu. Seterusnya, para peserta warga maya yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sempena Karnival Sains Sabah tahun 2022 bagi siri yang kelima bertajuk Program Duta Guru, A Glance Through and Success Story of Duta Guru. Sasaran kami pada petang ini khususnya adalah kepada guru-guru bidang sains dan matematik, guru RBT serta guru ASK yang mengajar di menengah rendah, dan amnya kepada semua guru, ibu bapa, murid-murid dan seluruh warga maya yang berminat untuk mengetahui berkaitan program Duta Guru. Webinar ini merupakan anjuran bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah yang diurussetiakan secara kolaborasi di antara sektor pembelajaran, sektor pembangunan murid, sektor pengurusan sekolah, sektor sumber dan teknologi pendidikan serta sektor pengurusan maklumat SICT Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Webinar ini boleh diikuti secara langsung di YouTube Sektor dan Sumber Teknologi Pendidikan JPN Sabah, YouTube Carnival Science Sabah 2022 dan juga Facebook Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Saya Puan Nurima Ede daripada Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bersama sahabat saya Puan Sylvia Miting Pakoi daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kudat akan bersama anda sebagai moderator hari ini. Sidang maya yang dihormati, bagi memulakan program kita pada petang ini, saya dengan rendah hati mempersilakan Al-Fadil Encik Jafnar bin Aludin untuk memimpin bacaan doa.
majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran atas nikmat kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program webinar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Karnival Sains Sabah tahun 2022, kami pohonkan keberkatan-Mu agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya, dan anugerahkanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon kepadamu agar khidmat bakti kami ini sentiasa diberi petunjuk dan hidayah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami untuk menjadi manusia yang berjiwa waja, sentiasa sanggup menghadapi rintangan dan cabaran demi memartabatkan pendidikan, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat, sepakat, Sabah hebat. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesehatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharalah kami daripada perkara-perkara yang negatif, fitnah, perselisihan faham, dan daripada segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang, dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada segala wabak, bencana, dan kemudaratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Encik Jafnar bin Aludin di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Sidang maya yang dihormati, bagi meneruskan acara ini, saya serahkan kepada moderator 2, sahabat saya Puan Sylvia Meeting Pakoi daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kudat untuk meneruskan acara. Silakan Puan Sylvia. Terima kasih Puan Emma. Hai, selamat petang dan salam sejahtera semuanya. Kopi sanangan. Wah, saya pun sungguh teruja pada petang ini dan ingin memperkenalkan kepada Anda semua panel jemputan kita yang pertama yang akan mengupas dan bercerita lebih mendalam berkaitan program Duta Guru. Beliau berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah, berpendidikan dalam bidang mikrobiologi dan pernah bekerja sebagai saintis sebelum menceburi bidang pendidikan. Beliau pernah berkhidmat sebagai guru bahasa Inggris di daerah Sempurna dan sekarang ini beliau bertugas dalam Design and Training Specialized Teach for Malaysia. Saya perkenalkan Cik Juliana Rusdi, Pegawai Kanan Latihan dan Sokongan bagi program Duta Guru. Hai Miss Juliana, apa kabar Anda? Hello Cikgu Sylvia, kabar baik. Terima kasih sebab invite saya ke majlis ini. Biar saya share screen, boleh? Boleh, dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, sekejap. Kita tunggu sebentar ya, teknikal sedang menjalankan tugas. Harap semua dalam keadaan yang baik-baik ya.
kekal sehat ya. Musim-musim sekarang ni cuaca tidak menentu ya, Cik Juliana. Betul cikgu. Di KL pun selalu hujan. Ya betul, di Sabah pun begitu juga cuacanya. Okey, sepatutnya dah masuk dah. Okey, kita sabar menunggu. Okey, jadi biar saya mulakan sesi ini, sesi penerangan tentang program Duta Guru ini dengan menerangkan visi program Duta Guru, di mana kita di program Duta Guru ke arah sebuah negara yang mempunyai para pelajar yang berpendidikan dalam bidang STEM yang cekap dan kompeten, serta menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam memberikan sumbangan positif kepada kemajuan sosioekonomi Malaysia. Dalam program Duta Guru, kami ada dua fokus utama. Pertama ialah latihan dan sokongan, di mana kami ingin melengkapkan guru dengan pengetahuan, kemahiran dan mindset untuk menjadi guru yang sangat efektif membangunkan kemenjadian murid. Yang kedua pula ialah bahan pembelajaran, di mana kami ingin membantu guru menghasilkan bahan sumber pembelajaran berkualiti tinggi untuk menyokong PDP STEM yang berkesan. Okey, selepas itu biar saya terangkan garis masa sepanjang 2 tahun. So cikgu akan nampak di sini bagi tahun pertama kita berfokuskan pada membina asas dan daya tahan cikgu-cikgu. Kita bermula dengan orientasi dan induksi kebangsaan dan selepas itu kita akan juga laksanakan latihan-latihan peringkat zon dan mengakhiri tahun pertama dengan menghadiri simposium kebangsaan kohort 3. Tahun kedua pula kita boleh memilih dari tema 1 atau tema 2. Tema 1 ialah membina kapasiti dan kemahiran sebagai pendidik STEM melalui kajian tindakan, atau tema kedua iaitu memimpin STEM melalui perkongsian dan projek STEM. Cikgu boleh nampak juga di sini pada pengakhiran tahun kedua, cikgu akan juga mengalami atau melalui simposium kebangsaan serta majlis graduasi. Sebelum saya terangkan cara memohon untuk menjadi peserta program Duta Guru kohort keempat, biar saya zoom in sedikit tentang fokus-fokus utama bagi setiap tahun. Jadi dalam program Duta Guru ini, cikgu-cikgu akan mempunyai peluang untuk belajar dan berkongsi secara kolektif dalam komuniti mengikut tema-tema yang saya akan terangkan selepas ni lah. So kita bermula dengan memupuk komitmen bersama untuk membina satu komuniti yang teguh. Selepas itu dalam tahun yang pertama kita akan juga mula dengan membina asas yang kukuh dan daya tahan guru dan selepas itu membina kapasiti dan kemahiran guru. Dalam tahun kedua pula kita bermula dengan memperagakan proficiency yang konsisten sebagai guru STEM dan mengakhiri perjalanan 2 tahun ini dengan perkongsian dan kelestarian impak dalam sekolah dan komuniti. Setelah cikgu tamat program ini, cikgu-cikgu akan mendapat status alumni atau kami panggil Duta Guru. Dan sebagai Duta Guru dengan sokongan dan usaha sama daripada pembimbing program Duta Guru, kelestarian pendidikan STEM diteruskan melalui perkembangan STEM inovasi atau inisiatif cikgu dalam sekolah dan daerah sendiri ataupun menjadi mentor kepada peserta program Duta Guru dalam kohort yang baru dan mungkin juga terus bergiat aktif dalam aktiviti STEM anjuran Pusat STEM Negara atau Yayasan Petronas. Okey, jadi pada tahap ini pada masa ini saya akan terangkan actually macam mana nak memohon untuk menjadi peserta program Duta Guru kohort yang keempat. So cikgu akan nampak di skrin, langkah pertama peserta boleh memohon melalui aplikasi Google Form. Mungkin cikgu boleh dapatkan Google Form ini, pautan ke Google Form ini dalam chat nanti. Di sini satu yang saya nak cikgu-cikgu take note, sangat penting peserta perlu mendapatkan kebenaran pengetua untuk menyertai program ini. Jadi pastikan cikgu-cikgu dapatkan kebenaran dari pengetua sebelum mengisi aplikasi Google Form ini. Jadi timeline untuk memohon untuk menjadi peserta program Duta Guru kohort keempat ialah dari bulan Ogos hingga bulan ini hinggalah penghujung bulan September. Langkah kedua pula, cikgu akan nampak
pihak program akan menilai permohonan yang dilengkapkan oleh para peserta dan akan mengambil agak lama masanya dari bulan September hinggalah bulan November. Dan yang ketiga, apabila permohonan cikgu-cikgu telah melalui penilaian pihak program, peserta akan menerima tawaran jika telah dipilih untuk menyertai kohort 4 melalui email sekiranya cikgu memang terpilih lah. Jadi pastikan email yang cikgu masukkan kepada Google Form ini adalah email yang cikgu masih guna lagi ya. And at this point, tawaran-tawaran ini kami anggarkan akan keluar pada bulan November lah. Okay. Cikgu akan nampak juga ada QR code di skrin saya. Jika cikgu ada soalan tentang program Duta Guru atau cikgu nak tahu lebih, cikgu boleh masukkan soalan cikgu di Padlet ini. Cikgu boleh imbas kod tersebut dan masukkan soalan-soalan cikgu di Padlet tersebut. Okey, terakhir sekali saya nak alu-alukan cikgu. Jika cikgu ada apa-apa pertanyaan, cikgu tak pasti kalau cikgu boleh join program Duta Guru ini, cikgu boleh hubungi kami di beberapa tempat, definitely melalui Telegram. Cikgu boleh dapatkan pautan ini untuk join grup Telegram kami, atau cikgu boleh juga email program Duta Guru di email tersebut. Jika cikgu memang pasti dan ingin mohon untuk menjadi peserta program Duta Guru kohort keempat, cikgu bolehlah dapatkan borang permohonan di link yang tertera di skrin saya. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih dan saya sangat harap ramai guru-guru dari Sabah memang berminat untuk join program Duta Guru kohort keempat. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Juliana di atas perkongsian itu tadi ya. Semoga rakan-rakan guru kita yang berminat dapat memohon seperti mana yang telah dijelaskan oleh Cik Juliana tadi. Okay. Baiklah, sidang hadirin warga maya yang dihormati, kita teruskan pula dengan mendengar daripada guru-guru yang terlibat secara langsung dengan program ini. Mereka akan berkongsi pengalaman mereka dalam program Duta Guru. Kita tampilkan perkongsian yang pertama daripada Cikgu Anutra Sirisena daripada SMGK Chung Hua Tenam. Cikgu Anutra merupakan peserta program Duta Guru kohort 1 yang telah pun menerima pentauliahan sebagai Duta Guru dalam majlis graduasi yang dilaksanakan Jun lalu. Cikgu Anutra mula berkhidmat pada tahun 2006 dan mengajar subjek kimia dan sains di LP. Pencapaian beliau sebagai guru sebagai Ekon STEM Negeri Sabah 2018 dan 2020. Tahniah Cikgu Anutra. Ya, merupakan Presiden Tenam Innovation Center 2018 hingga sekarang. Juga merupakan peserta program Duta Guru kohort 1 bermula November 2019 hingga Jun 2022. Minat dan kepakaran beliau dalam integrasi STEM merentasi kurikulum dan robotik. Aspirasi beliau untuk pendidikan STEM di Sabah, tiada murid tertinggal daripada peluang belajar untuk belajar dengan seronok melalui penerokaan dunia sekeliling. Saya persilakan Cikgu Anutra Sirisena. Ya, Cikgu Anutra, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar Puan Lina? Alhamdulillah. Tengok macam suara tidak berapa sihat hari ini ya Cikgu Anutra. Itulah tu. Suara seksi sikit hari ini ya. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Anutra. Mungkin penonton-penonton kita sudah tidak sabar mendengar pengalaman Cikgu Anutra. Silakan Cikgu Anutra. Okey, terima kasih Puan. Selamat petang semua. Selamat petang kepada semua yang menonton kita pada petang ini.
saya Cikgu Anutra. Saya rasa ada yang sudah kenal saya, ada yang mungkin kali pertama bersama dalam slot ini. So first of all, I would like to say thank you. Terima kasih bagi peluang untuk saya bersama-sama rakan-rakan lain untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman kami, cerita kami dan apa yang kami lalui dan what are we doing now with this whole program Duta Guru. So selama ini kami selalu bahasakan diri kami sebagai PDG dan sekarang kami bolehlah dengan bangganya melabelkan diri kami sebagai Duta Guru. So let's start our session dengan satu benda yang saya rasa sangat menarik. So penonton-penonton boleh lihat slide yang saya sediakan. Kita boleh lihat di sana ada banyak jenis manusia kan. So cuba cikgu-cikgu, kawan-kawan yang berada di alam maya ni sedang menonton ni, pilih satu nombor, mana-manalah nombor 20 ke, nombor 9 ke, 8 ke, whichever number that you think makes you identify yourself to that person. Macam kamu mungkin sekarang rasa, ya saya nombor 9 ni sekarang. Okay, pilih nombor tu dan bagi tahu di ruangan chat apa yang cikgu rasa. Kenapa cikgu pilih? Mungkin cikgu sekarang di nombor 21. So ini adalah satu ice breaking, one of the idea yang kami dapat, yang kami didedahkan. Ada banyak lagi melalui program Duta Guru. And benda ni berlaku semasa kita melalui PDPR, kita melalui PKP. So one of these tools yang saya guna dalam kelas online saya memang sangat diminati oleh murid-murid saya. I take about few minutes just to start my lessons and memang boleh engage kita punya audience sebelum kita start kita punya lessons lah. So saya pun berminat, excited melihat apa kata kawan-kawan yang sedang melihat dan menonton rancangan hari ini. Okay. So nanti saya akan baca dan reply ya. Okay, program Duta Guru ini bagi kami kohort pertama ni nampak macam panjang sikit perjalanan dia. Kami bermula dengan set induksi pada 2019, National Induction. Kami diperkenalkan masa kami semua berkumpul di KL dan kemudian kami baru graduate last June. Bend in the road. Saya ambil gambar ni sebab ini adalah gambar aerial view di Tenem ya semasa banjir tahun lepas. Saya ambil gambar ni sebab dia sangat dekat dengan hati saya dan juga menceritakan sedikit, mencerminkan sedikit perjalanan saya sebagai seorang Duta Guru. So we can say that it ends here, but actually it doesn't if we are able to take the turn. So kebanyakan kita ni kadang-kadang kita rasa susah ataupun kita rasa macam mau give up ataupun kita rasa sangat penat sebab kita tidak dapat turn. Okay, tetapi I think program Duta Guru ini adalah satu platform yang sangat ideal untuk guru-guru untuk meneruskan professional development cikgu-cikgu supaya kita boleh sama-sama upgrade diri kita dan kita juga boleh serve kita punya community dengan lebih baik lah, especially dalam STEM education. So saya akan mulakan dengan yang pertama sekali iaitu teaching tools. So bila kami bermula pada 2020, of course kita stop dalam lebih kurang 8-9 bulan, okay, then baru kita started back because we didn't know PKP bila nak stop and so on. So the first thing dalam program Duta Guru itu ialah equip teachers dengan tools. Pada masa itu pembelajaran secara maya bukan suatu norma yang kita biasa. It was something it was a challenging, especially guru-guru Sabah. Kita memang tahu. So bila program ini dia cater kepada keperluan semasa guru. Dan mungkin ada guru rasa kalau setakat Padlet, setakat Moodle, all this saya dah tahu. YouTube saya dah tahu. Tetapi program ini memberikan kita satu peluang untuk upgrade di mana keadaan kita pada masa itu, kemahiran kita, level kita. So katakan kalau kita adalah orang yang with zero knowledge pun kita boleh dapat sesuatu. Dan kalau kita ni sudah advance, tetap ada peluang untuk kita menambah lagi ilmu itu. So meaning to say, program ini begitu fleksibel
dan cater for every level of teacher. So jangan cikgu risau, saya ni tak tahu apa-apa, tak boleh jadi hebat. Ataupun saya dah tahu dah, tak perlu. So I think I speak for both parties where kita memang learn a lot of tools. We try and error bersama. Since we have a group of teachers, kita boleh sama-sama cuba. Dari sana kita upgrade lah. Cuba mana yang sesuai dengan kita punya students. Secondly, we were able to do a lot of best practices and sharing. Contohnya, one of the program yang Zon Sabah Labuan dapat buat, tim kami di Kohort 1 ialah kami conducted colloquium secara maya, okay, dan kami berjaya membawa 16 pembentangan tentang pelbagai subjek yang berbeza dalam bidang STEM itu sendiri, dalam kalangan guru-guru PDG ini, tentang how they teach during remote teaching, PDPR ini sendiri. Bayangkan cikgu-cikgu, pada masa itu kita masih lagi baru dalam era ini, tidak tahu lagi. So inilah peluang yang kita dapat bila kita dalam program Duta Guru. We are able to share and support each other. So dalam masa ini, dalam keadaan ini, regional training yang diberikan pada masa itu berfokuskan kepada 5E dan juga 6C. So bila kita, guru-guru tidak asing dengan 5E dan 6C, tapi bagaimana kita aplikasikannya direct kepada kita punya students. And dalam setting kampung, setting keadaan di mana sekolah kita tiada electricity atau murid itu tidak mahu ke sekolah. So dalam pelbagai setting yang berbeza, we were able to share and collaborate and come up with something that could work untuk kita punya murid lah. Another interesting thing yang kami dapat lah, especially for me, I think PLC. So PLC ni benda yang I believe semua di sekolah pun sudah tahu, especially dalam 2 tahun ini. Banyak webinar, banyak PLC dibuat. Dan dalam panitia masing-masing, kita juga banyak buat professional learning community activities and programs. However, what is so special dalam program Duta Guru ialah dia bukan saja setakat kita buat PLC, but the process, the thought process, kenapa kita perlu, apa kita boleh buat, what are the implementation idea, what are the work behind it. Keperluan itu kita gauge, kita cari. Okay, dalam guru-guru apa yang perlu. Okay, dari sana kita sediakan PLC itu bersesuaian dan bertepatan dengan keperluan semasa guru-guru itu sendiri. So ini menjadi satu kebiasaan kepada kami untuk sentiasa mencari ruang untuk melakukan PLC. Biarpun dalam kalangan STEM in Library ni kami buat dalam kalangan guru-guru Sabah sahaja, manakala bila kami buat 3D modeling, SketchUp and Scratch ini kami buat untuk semua guru PDG seluruh Malaysia. So these are examples of PLCs that we are able to implement and execute. Next, saya membawa kepada satu benda yang bagi saya sendiri yang betul-betul dekat dengan hati saya, ialah the growth mindset. So kita selalu cerita tentang growth mindset ataupun kita mungkin pernah terdengar tentang growth mindset. So apa sebenarnya growth mindset? How do we grow together? Kita bukan lagi dalam era bersaing antara satu sama lain, siapa lebih baik, sekolah mana lebih baik, guru mana lebih baik, bukan. Kita sekarang adalah dalam era di mana kita collaborate, di mana kita cuba membantu each other, di mana setiap antara kita, setiap guru ada kekuatan masing-masing dan juga ada kelemahan masing-masing. Seperti saya sendiri, banyak kelemahan-kelemahan saya ini saya dapat pelajari dan atasi melalui kawan-kawan dalam, rakan-rakan saya dalam zon Sabah Labuan dan juga rakan-rakan dalam zon-zon lain yang terlibat dalam program Duta Guru ini. So di sini saya dapat kongsikan sedikit-sedikit pencapaian-pencapaian hebat dan luar biasa dalam kalangan kawan-kawan saya di zon Sabah Labuan untuk kohort yang pertama. Saya masih ingat lagi macam mana Cikgu Elben merupakan cikgu di PITAS yang merupakan penolong ketua zon untuk PLC zon Sabah Labuan. So how 2 tahun lalu dan after that, how much transformation, like Cikgu Arafi yang di Desa Kencana Lahadatu, bagaimana dia seorang guru yang
mungkin sangat pendiam dan orang ingatkan dia tidak ada apa-apa untuk dikongsikan. Tetapi tampil sebagai seorang yang begitu berkarisma dan menyelesaikan masalah lambakan kertas di sekolahnya melalui inovasinya. Begitu juga dengan Cikgu Angela di SMK Mutiara Labuan yang baru-baru dapat guru inspirasi McDonald's dan semua guru-guru rakan-rakan hebat yang saya dapat ketengahkan di sini dan ramai lagi. Semua mereka hebat-hebat, semua mereka dapat sesuatu. So, apa yang menyebabkan kami boleh grow together? Kami sudah mula rasa we are a family. Seperti mana juga cikgu-cikgu yang sedang menonton program ini sekarang. We feel that we are all actually as a team. Bayangkan guru-guru Sabah, kita satu team ini, kita dapat communicate with each other and grow together. Bolehkah kita bayangkan apakah impact yang kita boleh buat dengan murid-murid kita dan community kita? So one of the very, I would say the most closest to my heart is this entire culture where we celebrate each other. Setiap satu pencapaian itu kita share bersama, tidak lagi segan dan takut untuk berkongsi di mana orang akan, kita selalu cakapkan, jangan nanti orang akan cakap kita di belakang and so on. Tidak, kita buang negatif toxic, kita punya mindset, negative energy itu kita buang jauh-jauh. Kita bersama-sama grow together, grow exponentially towards kita punya. So if you can see pada simposium kebangsaan yang pertama, saya rasa sangat-sangat happy dan teruja melihat begitu ramai rakan-rakan berjaya untuk membentangkan dorang punya best practices, dorang punya inovasi, dorang punya idea kepada semua, bukan saja dalam kalangan peserta program Duta Guru pada masa itu, tetapi kepada semua educators, outside the education field, inside and so on. So di sini kita boleh melihat betapa banyaknya kita dapat belajar melalui program ini. And I would like to try to summarize what we actually got. So for me, my take-home message is one, cikgu-cikgu. We can upgrade ourselves. We can level up ourselves. In the end of the day, kita sudah graduate, sudah jadi guru. Tidak ada orang akan sangkal ataupun question kita punya ability untuk mengajar. No, you are expert kan? Okay. Tetapi adakah kita boleh kekal relevan? Adakah kita cukup kemahiran selepas 10 tahun kita dalam bidang pendidikan ini? How do we keep up dengan the changes? How do we constantly upgrade ourselves? So inilah yang kita dapat, salah satu platform yang begitu baik untuk kita guru-guru STEM, di mana kita boleh ada tools, kita akan kena introduce dengan latest tools yang sesuai dengan PDPC, PDPR, current issues, apa keperluan, integrated STEM, inovasi yang merupakan tulang belakang kepada pendidikan STEM, dan juga how you get this entire family, a support system to help you. So, kita kembali semula kepada slide pertama ini. So cikgu-cikgu mungkin saya pilih tadi kan nombor-nombor yang cikgu pilih. Cikgu boleh scan QR code ini dan lihat sendiri personality ataupun tafsiran di sebalik pilihan nombor. I did this because I was wondering that mungkin kita rasa kalau saya nombor 5, saya mungkin tidak berminat dengan webinar ini atau sharing ini, dipaksa untuk masuk sebab kita mahu mata kredit dalam SPL KPM. Tetapi mungkin pada hari ini kita rasa kita nombor 5. Tapi esok kita mungkin nombor 20. Kita mungkin nombor 16, 17, 18. Having fun dengan kawan-kawan lain dalam program Duta Guru ini. So siapapun kita, di mana-mana pun kita berada, emosi kita pada masa ini, dia akan berubah mengikut keadaan. So when teachers realizes that he or she is education itself, kita akan tahu betapa besarnya sumbangan kita dan contribution kita kepada pendidikan ini. Kita bukan satu entiti yang ditambah saja sebagai penambah perisai, bukan cikgu-cikgu. Tapi kitalah pendidikan itu sendiri. So with that, I would like to say, kawan-kawan, rakan-rakan, kami sudah. Kamu bila lagi? Thank you. Wah, terima kasih Cikgu Anutra, satu perkongsian yang agak luar biasa ya. Saya yang duduk di backstage pun
macam melompat-lompat sudah turut merasa bahangnya ya. Dan ada satu perkataan yang saya mau hadiahkan, biar setitik asal berkocak. Ya betul. Walaupun kita setitik saja, tapi kalau kita melaksanakan apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan kita mau berjuang untuk itu, saya rasa kita boleh jadi apa saja nomor itu kan, Cikgu? Kisah nomor apa? Hari ini saya nomor 5. Esok saya nomor 1. Ya betul. Jadi pengalaman yang sangat berharga ya, dan satu perkongsian yang saya kira sangat hebat dan memang patutlah diketengahkan supaya semua orang menimbah ataupun berkongsi rasa apa yang telah dilalui. Terima kasih Cikgu Anutra. Sidang hadirin warga maya yang dihormati, kita teruskan dengan perkongsian yang kedua. Kali ini kita tampilkan seorang lagi pada SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau juga merupakan peserta program Duta Guru kohort pertama yang telah pun menerima pentauliahan sebagai Duta Guru dalam majelis graduasi bersama-sama Cikgu Anutra sebentar tadi. Beliau mengajar mata pelajaran sains dan fisik. Beliau merupakan tenaga pengajar utama negara Kementerian Pendidikan Malaysia, pengurusi Technical STEM Negeri Sabah sejak 2015 sehingga kini, pernah menjadi Hakim ASEAN Innovative Science Environment and Entrepreneur ISEP 2021. Maaf kalau sebutan saya silap ya. Penerima Best of the Best Innovation Award International Innovation Arts Board Malaysia IM 2021. Penerima Best Poster Award International Virtual Conference on Human Resource Development macam mana sebutannya? ICHRD 2021. Sukarnya untuk menyebut lagi sukar mungkin usaha yang dilaksanakan. Ya, Tanya, banyak sekali ya, panjang sekali, panjang lebar sebutan segala anugerah. Dengan itu saya persilakan Cikgu Nadia Richard untuk meneruskan perkongsian kita pada petang ini. Hai Cikgu, apa kabar? Halo, Van Sylvia, kabar baik. Boleh dengar? Boleh. Sangat jelas dan mantap. Oke, saya serahkan ruang dan masa ini ya, Cikgu. Oke, terima kasih. Oke, salam sejahtera dan selamat petang. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, jadi saya Cikgu Nadia Richard dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu yang telah mengajar 14 tahun sebagai guru sains dan fizik. Oke, baiklah, tanpa membuang masa, saya teruskan sesi perkongsian saya. Oke, untuk diri saya, program Duta Guru ini telah diperkenalkan kepada saya oleh Dr. Ihsan Ismail yang merupakan Ketua Pusat STEM Negara pada waktu itu. Sebenarnya saya sendiri pun macam tidak tahu juga apa nih program Duta Guru, jadi kita try sebab kita mau belajar lebih. Oke, jadi kita sertai lah hantar permohonan untuk program Duta Guru kohort 1. Ini mau tanya siapapun, semua pun tidak pengalaman kan, baru kohort 1. Jadi bersyukur juga saya terpilih dalam program Duta Guru ini bersama rakan-rakan di sinilah. Jadi pelancaran program Duta Guru ini telah diadakan di KLCC pada bulan Desember 2019. Oke, di mana pada waktu itu saya baru sahaja lepas bersalin 5 bulan, anak yang keempat. Jadi itu merupakan cabaran pertama bagi langkah pertama saya dalam program Duta Guru ini. Jadi pada sesi pertama ini saya baru kenal Cikgu Anutra, Cikgu Koni, Cikgu Valin, Cikgu Hanafia dan Cikgu Khairuddin lah, dengan dua Nuzi itu sendiri, yang lain belum kenal lagi. Oke, seterusnya apa yang kami belajar dalam program Duta Guru ini adalah seperti pedagogi STEM, konsep STEM bersepadu, pemantapan PLC dan projek inovasi. Oke, sebenarnya lebih banyak lagi kami belajar lah melalui program ini, seperti empati, kolaboratif, perseverance, growth mindset, positive attitude dan positive mind. Oke, jadi macam mana kami belajar? Yang saya katakan nih adalah seperti inilah pengalaman saya yang saya kongsikan, di mana semasa dalam merancang PLC untuk zon masing-masing, kami ada rasa empati dan rasa
ingin mengenal pasti kekuatan dan kekurangan masing-masing lah. Ini bukan pilih siapa paling baik atau bukan siapa tidak. Ini bukan, ini melihat kekuatan dan kekurangan masing-masing di mana kami boleh membuat PLC dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan kemahiran antara satu sama lain. Okay? Tidak ada macam pesaing antara satu sama lain. Jika ada macam pertandingan Arduino ke Scratch ke begitu, masing-masing akan beritahu, okay, saya tahu Scratch, okay, saya tahu coding Arduino, saya tahu SketchUp, okay, jom buat PLC, sama-sama radu, sama-sama kita kongsikan apa kemahiran yang perlu, apa yang pertandingan ni perlu apa begitu. Jadi semua ni kami berkongsi dalam zone masing-masing lah. Ada juga kami bukakan kepada rakan guru lain lah. Jadi sebenarnya ini PLC ini bukan hanya untuk berlumba-lumba atau bersaing sama siapa. Sebenarnya kami lift up each other supaya bersama-sama menuju ke arah yang diinginkan. Okay. Next, ada satu sesi yang di dalam program Duta Guru ini di mana kami diberi peluang untuk membuat refleksi sendiri, refleksi tentang diri sendiri tanpa judgement lah, supaya kami sendiri dapat menerima kekuatan dan kelemahan masing-masing. Okay, yang paling penting adalah appreciate diri sendiri dahulu, self acceptance, self love gitu kan. Kita perlu overcome ataupun kita perlu think positive about ourselves lah. Okay, kita perlu terima dulu diri kita, baru kita boleh keep moving forward. Okay, berdamailah dengan diri sendiri dulu, terimalah diri sendiri, dan senang kita mau jalan terus ke hadapan. Kalau ini langkah pertama yang kita boleh buat lah. Okay, it's about mindset. Okay. Next, selain itu juga, selain PLC dalam zone masing-masing, kami juga turut serta dengan PLC rakan-rakan guru duta zone lain lah, zone tengah lah, zone timur lah, semua. Okay, di mana ini memberi peluang kami to learn, to see things from different perspective kan. Kita melihat cara lain, macam mana orang lain buat, menambah cara menambah baik cara diri sendiri lah, supaya kita bukannya okay, ini yang terbaik, stop, tidak lagi sama dengar apa-apa. Bukanlah, kita mau continuous continuous learning dan penambahbaikan lah diri sendiri. Okay. Next adalah pengalaman yang lagi best bagi saya juga, di mana kami sendiri semua nih memandangkan pandemik, semua dibuat secara online, simposium lah, mini e-curriculum lah, video-video menarik supaya semua orang join Duta Guru, video menyanyi maiming lah, berlakon menyanyi gitu. Semua ini kami lakukan semua, kebanyakan tiada pengalaman, semuanya keluar dari comfort zone masing-masing, dan semuanya happy-happy saja. Macam saya tidak pernah buat ni, saya pun tidak pernah buat saja. Lepas tu ketawa sendiri-sendirilah, happy. Tiada judgement antara satu sama lain. Kau tidak pernah buat, saya tidak pernah buat, ketawa, buat. Itu saja yang bikin happy kami, dan itu saja yang terus kami supaya together jalan terus. Masing-masing pun tidak pernah buat kan, jadi semua pun jalan terus. Get out of comfort zone ini positif, positive energy, semua spread, kasih each other lah. Okay, jadi ini pun juga program PDG ini juga memberikan saya satu pembimbing. Memberi saya satu pembimbing dari SIC Plus, yaitu CGLC, yang menjadi pembimbing Duta Guru. Beliau juga merupakan bekas ketua bidang saya lah, jadi memang ada chemistry di situ, tidak takut-takut kan. Dan saya lebih bersikap terbuka lah dan menerima teguran, dan bagus sebenarnya kalau guru-guru lain pun ada pembimbing seperti ini, dan guru-guru dapat menukar persepsi di mana biasanya kita dengar nih SIC Plus datang memantau
cek kelas cari kesalahan kan, tapi sebenarnya bukan. Mereka datang memantau, membimbing guru-guru dan memberi feedback supaya guru boleh menambah baik PDP di dalam kelas itu. Jadi ini jadikan saya lebih positif lah, positif menerima teguran dan menukar persepsi. Jadi semua nih macam tukar lah di pikiran kita. Oke, sebab semua nih mindset apa semua nih perlu untuk menaik tarafkan diri saya sendiri lah, untuk diri semua lah, untuk menjadi guru-guru yang memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan kita mau apa di dalam kelas kita. Oke, sebenarnya semua ini adalah untuk murid kita sebenarnya kan, bukan kita mau masuk nih sebab sijil, sebab glamour, sebab insentif, sebab duit ada. Oke, jadi kita mau di dalam kelas itu menarik apa yang kita mau murid itu belajar dalam kelas. Oke, bagi saya sendiri, saya biasanya ingin mau menciptalah memori yang bagus ataupun pengetahuan yang dan kemahiran yang sesuai lah untuk murid-murid saya nih lah, untuk dorang terus menjadi seorang murid dan manusia yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat pada masa akan datang. Oke, sebab kita mau murid nih bila dengar aja nama kita disebut, mungkin selepas dorang meninggalkan bangku sekolah, bila dorang dengar oke, Cikgu Nadia, terus dia pikir oh ya, memori saya masa itu kan best tuh, kami belajar sains begini-begini kan. Jadi itulah yang paling penting juga bagi saya di dalam kelas tuh, ada rasa happiness, the joy, dan paling important adalah the learning itself lah di dalam kelas itu. Oke. Jadi, next, sebenarnya apabila kita percaya diri kita ini seorang guru yang mampu memberikan yang terbaik, walaupun bukan yang paling terbaik nomor 1 kan, nomor apa kan, tapi kadang-kadang kita tidak sadar kita pun mampu sebenarnya memberi inspirasi kepada orang-orang di sekeliling kita, terutamanya murid kita. Mereka bila nampak guru ini ada macam boleh membimbing mereka dan dorang percaya kita boleh bawa mereka ke arah kejayaan, mereka akan terus ikut kita lah, dan kita boleh bawa murid kita nih ke tangga kejayaan dan membanggakan ibu bapa mereka lah. Oke, ini adalah contoh-contoh sijil dari murid-murid yang saya dapat catch dalam pertandingan inovasi, pertandingan ICT. Oke, banyak webinar dorang ikut semuanya. Oke, saya pun bagi pembimbingan lah pada mereka secara online begitu. Jadi dorang pun percaya dan dorang pun tidak sangka dorang dapat juga award, emas, perak, gangsa. Sebenarnya ada happiness, murid sendiri pun yakin juga pada diri sendiri. Wah, itu antara kemenjadian murid yang saya banggakan juga lah dengan mereka nih yang sanggup menurut kata gurunya itu. Oke, selain itu juga saya sendiri pun actually lebih ada keyakinan sedikit lah juga untuk memberikan PLC di luar PDG ini, sebab dalam PDG ini peserta dia pun bukannya muda saja tuh, ada yang otai-otai semua, dan bila dalam PDG ini biasa beri PLC, jadi saya pun rasa lebih yakin sedikit lah, banyak sedikit lah untuk membuat PLC di luar program PDG di persatuan Persatuan Teknologi Inovasi Pendidikan, di Karnival STEM peringkat negeri. Oke, jadi ini merupakan satu orang bilang keluar dari comfort zone saya lah, yang biasanya saya tidak mau lah buat tu, segan lah, saya malu. Tapi dengan program Duta Guru ini saya rasa lebih yakin. Oke, mari saya beritahu apa yang saya telah belajar dan buat PLC dengan lebih yakin lah kepada guru-guru, rekan guru di luar sana.
Oke, jadi seterusnya juga saya bersyukur tadi dengan ciri-ciri yang ada yang saya belajar daripada program Duta Guru, ada perseverance, growth mindset, positif nih. Jadi saya sendiri ambil peluang lah untuk join program join pertandingan Cikgu Juara Digital dan terpilih top 30, ambil sertifikat Google Certified Trainer, bersama-sama dengan Google Educator Group Kota Kinabalu lain, yang selepas ini saya dengan rakan guru itu akan membantu guru-guru dalam pendidikan digital lah. Jadi kita support each other. Kalau kamu nampak lagi saya di mana-mana, kita support each other lah. Next. Sepanjang 2 tahun lebih lah dalam program Duta Guru ini, saya telah mendapat idea beberapa inovasi PDP, dan bukan PDP, yaitu inilah inovasi mode Atrivena, di mana kami ada tugasan kan membina satu RPH berdasarkan 5I. Jadi ini adalah idea yang tercetus dari program ini, dan mode Atrivena ini saya saya sertai pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini bukan untuk menggumpul sijil atau medal semata-mata. Dia sebenarnya untuk menerima feedback, maklum baras daripada judges, untuk supaya inovasi ini dapat diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Dan syukur juga inovasi ini dapat anugerah emas lah, dan pembentang terbaik, best of the best award gitu. Jadi next, inovasi yang kedua pula, inovasi Google Monocular, di mana diperbuat pada kit murid yang sendiri membina Google ini melalui proses EDP lah, berdasarkan kreativiti mereka. Jadi melalui inovasi Google Monocular ni, pada pentaksiran sumatif yang pertama, murid saya dapat menjawab soalan perbezaan penglihatan dengan betul lah, penglihatan monocular dan stereoskopik. Dan inovasi ini juga saya kongsikan bersama program Duta Guru bersama rakan saya, yaitu Cikgu Hanafia. Cikgu Hanafia ni dia ada 3D printer, jadi dia pun bagus kau buat begini. Jadi ada penambahbaikan di sana. Kalau kita berkongsi ini, kita dapat penambahbaikan dari rakan-rakan yang idea dia pun luar kotak juga. Dia dapat idea nih daripada kita punya idea, dan digabungkan dari kebabom lah. Dan Google Dwi Penglihatan ini telah kami kongsikan semasa program graduasi, dan telah mendapat anugerah pembentang terbaik lah. Dan Google Dwi Penglihatan ini dan monocular tadi telah dipamerkan di pameran Majlis Pelancaran Carnival Science yang dilancarkan pada hujung bulan Julai yang lalu. Selain itu juga inovasi PDP sebenarnya bukan inovasi PDP, dia nih ya, inovasi untuk sistem pengurusan. Jadi inovasi e-track STEM juga kami bekerja sama 4 orang dari 4 zone ataupun PPD yang berbeza. Sangat-sangat macam happy lah bila kita dapat berkongsi idea, mencetuskan satu kreativiti dan inovasi di luar kotak. Bukan biasanya kalau saya buat inovasi memang dalam sekolah-sekolah punya idea saja, guru sesama guru kami. Tapi program PDG ini saya dapat berkongsikan idea dan brainstorming idea bersama rakan-rakan guru di daerah Telupit, Membakut dan Labuan gitu. Seterusnya ini adalah antara cabaran-cabaran yang saya telah hadapi sepanjang program Duta Guru inilah, di mana dua program bertembung, internet down lagi kan, anak kacau masa kita buat program online, anak sakit, sendiri pun sakit. Pada tahun lalu itu sendiri saya sendiri macam pregnant anak kelima, tapi bukan rezeki, telah gugur. Dan banyaklah juga
cabaran dari mental dan fizikal itu sendiri kan. Tapi sebenarnya macam tiada juga perkataan give up itu muncul lah time itu, sebab mungkin sebenarnya dalam cabaran ini saya sedar saya ada sumber kekuatan sendiri untuk meneruskan apa yang sedang saya lakukan, yaitu love. Love, sebab saya love what I'm doing, dan yang paling penting adalah my loved ones. Jadi saya sangat-sangat beruntung juga mempunyai anak dan mempunyai pasangan yang sangat supportive, sentiasa bantu-membantu, give and take, memahami kerja saya sebagai seorang guru, dan yang paling penting dia memberikan saya ruang dan peluang lah untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi macam tu lebih masa sudah tahu. Jadi rakan guru sekalian, marilah kita macam sama-sama upgrade diri sendiri. Jom sertai program Duta Guru ini. Tidak kiralah single kah, beranak pinak berapa anak kah, tidak kisahlah semua tu kan. Yang penting boleh join asal memenuhi syarat-syarat umum dia lah. Ada kan syarat-syarat umum dia. Jadi itulah yang kena patuhi dulu. Jadi sebenarnya kita mau hanya satu je kita dalam hidup ini, kita boleh menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya. Bukan sebab kita mau bersaing dengan siapa-siapa. Sebenarnya tiada halangan, dan tiada halangan yang nyata sebenarnya untuk kita jalan terus ke arah kejayaan. Hati kena kuat, hati kena kental, mental pun kena kuat. Dan percaya saja along the way kita akan jumpa juga siapa-siapa yang perlu dan yang dalam kita punya faith lah, apa orang bilang faith tuh, dalam yang Tuhan sudah sediakan pada kita untuk kita membantu kita, siapa-siapa yang kita jumpa ini dapat membantu kita mencapai our own true purpose. Just believe. You can do it, we can do it. That's all dari saya. Thank you very much. Habis sudah perkongsian saya pada hari ini, itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Nadia. Terima kasih Cikgu Nadia. Perkongsian yang sangat hebat. Ya, tidak kurang hebatnya juga ya. Terima kasih Cikgu. Ya. Warga Maya yang dihormati sekalian, marilah kita semarakkan lagi webinar ini dengan perkongsian seterusnya. Perkongsian ketiga ini oleh Cikgu Iwana Ivy Abdullah daripada SMK Kelombong, Kota Kinabalu. Pengalaman mengajar beliau 20 tahun dan kini bertugas di SMK Kelombong. Dan ini merupakan sekolah yang kelima, betul? Betul Cikgu? Betul Puan. Beliau merupakan peserta program Duta Guru Kohort 2, merupakan jurulatih utama kebangsaan KSSM Sains dan Hebat Sains. Juga merupakan jurulatih utama negeri Adiwira Teams 2019. Dan merupakan guru pembimbing Sunagu Research Project Tokyo, Japan 2021. Beliau juga pernah menjadi hakim Asian Innovative Science Environmental dan Entrepreneur Fair AISEEF Jakarta 2021. Susah juga sebut ni. Macam Puan Sylvia cakap tadi, begitu sukarnya menyebut, begitulah mungkin lebih sukar melaksanakan tugasan ini ya. Penerima anugerah ikon Guru Pendidikan Maya PPD Kota Kinabalu 2021. Dan beliau juga pernah menjadi hakim International STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019. Beliau juga merupakan PT STEM Negeri GPN Sabah dan merupakan Kapten Google Educator Group GEG Kota Kinabalu.
Beliau juga merupakan pemenang Gold Award the 7th Annual International Innovation Competition ICANN Canada 2022, merupakan penerima Anugerah Lestari Kecemerlangan PPD Kota Kinabalu 2021, juga merupakan penerima the Best Special Award Virtual Innovation Competition VIC 2021 dan merupakan penerima anugerah khas juri dan anugerah emas dalam Karnival Inovasi Zon Barat dalam kategori kajian tindakan 2021. Dengan ini saya persilakan Cikgu Iwana Ivy Abdullah. Apa khabar Cikgu? Apa khabar Cikgu Ivy? Baik. Baik Puan Moderator, saya pun sarut-sarut ya suara. Ya, macam sarut suara kan. Okey, kita sudah mendengar dua orang guru kita yang hebat. Saya percaya Cikgu Ivy tidak kurang hebatnya. Okey, jadi saya persilakan Cikgu Ivy untuk meneruskan acara ini. Silakan Cikgu Ivy. Terima kasih Puan Moderator. Okey, saya sebelum itu selamat petang kepada semua penonton webinar. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan berkongsi pengalaman saya sebelum menjadi peserta Duta Guru dan juga sepanjang saya menjadi peserta Duta Guru, yang mana kami akan bergraduasi pada akhir tahun ini sebagai Duta Guru kohort 2. Saya mula berpindah ke SMT Kelompong pada awal tahun 2020, di mana kita tahu tahun itu merupakan permulaan bagi pandemik dan PKP. Di sini saya mengajar subjek sains dan matematik bagi menengah rendah. Saya dapati murid agak kurang pendedahan berkaitan dengan STEM. Apakah itu STEM? Sebenarnya melalui kelab STEM juga didapati tidak ramai yang menyertai dan kebanyakan mereka kurang mengetahui apakah aktiviti yang dijalankan oleh kelab STEM. Melalui pemetaan zon PDG serta soal sedih bersama murid secara rawak, kebanyakan murid ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan STEM. Sains itu menarik tetapi susah. Terdapat juga miskonsepsi berkaitan dengan STEM. Seperti yang kita tahu, STEM boleh diaplikasikan di dalam dan juga luar bilik darjah secara formal dan informal. Saya memulakan aktiviti di luar bilik darjah dan dengan membawa beberapa murid yang berminat untuk mengikuti pertandingan STEM di luar sekolah. Cabaran yang kami hadapi di sini ialah PKP dan semua sekolah ditutup. Maka kami berbincang secara maya dan masing-masing menjalankan aktiviti daripada berikut merupakan gambar aktiviti pelaksanaan projek STEM semasa pandemik. Semasa sekolah dibuka dengan SOP yang ketat dan tarikh tutup pertandingan pun semakin dekat. Tetapi dengan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah, kerjasama dan daripada warga sekolah serta sokongan ibu bapa, murid dapat menyiapkan projek mereka. Dan Alhamdulillah mendapat 2 Gold Award bagi Malaysia Young Scientist Conference and Exhibition 2020 peringkat antarabangsa. Seterusnya, saya membawa murid mengikuti pertandingan STEM Online Challenge dengan mengetengahkan project based learning mereka untuk dipertandingkan. Dan di sini mendapat johan bagi kategori STEM Show peringkat negeri. Walau bagaimanapun, semasa menjadi guru pembimbing murid, saya dapati diri saya masih lagi tidak cukup ilmu dan kemahiran untuk membimbing murid. Ada kekurangan. Maka di sini saya pun menyahut cabaran untuk memohon sebagai peserta Duta Guru. Melalui sokongan dan kebenaran daripada pengetua sekolah serta dorongan daripada SAC Plus iaitu LC, saya akhirnya mendapat tawaran sebagai peserta Duta Guru kohort 2, dan di sini bermulalah perjalanan saya sebagai peserta Duta Guru kohort 2 pada awal tahun 2021. Sepanjang mengikuti program ini, banyak ilmu baru yang kami pelajari seperti 5E, EDP, Engineering Design Process,
Dan yang kami belajar melalui program ini dengan memperkenalkan ilmu inilah yang perlu untuk kami salurkan kepada anak murid. Bimbingan melalui TFM dan juga PPDG juga sangat input yang bermakna untuk kami. Saya menggunakan pendekatan EDP dan melaksanakan PPL dengan mengintegrasikan STEM dalam subjek yang diajar. Murid melaksanakan PBL secara berfasa mengikut EDP, langkah demi langkah, tidak seperti sebelum ini yang tidak ada langkah yang spesifik. Ini adalah antara project based learning yang dilaksanakan oleh murid menggunakan EDP. Tema di sini adalah bangunan yang tahan terhadap begaran dan integrasi sistem yang berlaku di sini adalah di antara subjek sains, geografi, matematik, RBT dan juga ICT. Project based learning yang seterusnya adalah Minecraft Education Edition. Minecraft ini bukan setakat permainan saja, tapi boleh dijadikan sebagai project based learning. Murid menyelesaikan masalah dengan membina prototipe melalui Minecraft Education Edition yang boleh diakses menggunakan email Delima daripada portal Delima. Selain itu, dengan inisiatif daripada PPDG juga, murid diberi kesempatan untuk membentang projek STEM mereka secara maya di saluran YouTube melalui program STEM is Fun, From Student to Student. Ini antara projek yang murid bentang semasa webinar STEM is Fun. Sepanjang menjadi peserta Duta Guru, antara inovasi yang saya hasilkan adalah bahan bantu mengajar Simoptek bagi subjek sains tingkatan 1 yang mana boleh diintegrasikan untuk subjek geografi. Bahan bantu mengajar ini juga ditambah baik dengan adanya versi digital melalui aplikasi Android yang boleh dimuat turun daripada Play Store. Berikut merupakan antara anugerah yang pernah dimenangi oleh Simoptek dalam pertandingan inovasi. Dan yang terkini adalah International Invention Innovation Competition di Toronto, Canada secara maya dan mendapat Gold Award. Juga mendapat beberapa anugerah daripada pertandingan inovasi antarabangsa Visual Innovation Competition. Ini adalah merupakan antara anugerah yang pernah diterima oleh Simoptek melalui pertandingan inovasi. Seterusnya, Simoptek ini juga adalah hasil daripada kajian tindakan yang dijalankan, dan kajian tindakan ini dibentangkan di persidangan antarabangsa dan juga kebangsaan dan juga melibatkan penulisan dan proceeding untuk dan juga untuk penulisan bagi penghasilan beberapa e-book koleksi dan modul Carnival STEM. Berikut merupakan sifar luas ataupun perkongsian bagi Simoptek. Ini adalah inovasi yang dihasilkan oleh murid dan ada beberapa fasa penambahbaikan, iaitu Bob the Cleaning Board, inovasi Bob the Cleaning Board, Bob the Cleaning Board yang telah mendapat beberapa anugerah dalam pertandingan inovasi. Dan yang terkini adalah mendapat Gold Award bagi International Invention Innovation Competition di Toronto, Canada secara maya. Dan juga baru-baru ini mendapat tempat pertama dalam pertandingan Catherine kebangsaan bagi kategori inovasi robotik. Selain itu, beberapa aktiviti STEM juga dijalankan untuk mendedahkan dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran STEM murid. Di sini Carnival STEM Think Tank peringkat negeri dijalankan di bawah anjuran JPN
sektor pembangunan murid. Karnival dijalankan secara berfasa, iaitu fasa 1 dan 2, kerana pada masa itu murid datang secara bergilir. Okay. Karnival ini dikendalikan sepenuhnya oleh murid sebagai AJK Induk untuk melatih murid bukan sahaja untuk meningkatkan kemahiran STEM dan pengetahuan STEM, tetapi juga bagaimana untuk menguruskan sesuatu program. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pertandingan STEM Cube, pameran robotik, bengkel STEM Polyhedron, dan juga Minecraft Education Edition di komputer secara bersemuka dan juga secara online, pertandingan Minecraft Online Challenge. Dan di fasa akhir STEM Think Tank ini, murid yang mengelolahkan karnival STEM Think Tank ini ditembual dan nilai oleh JPN daripada sektor pembangunan murid. Berikut merupakan refleksi maklum malas daripada murid selepas menjalankan aktiviti karnival STEM Think Tank. Sebelum mengikuti karnival ini, ada banyak benda pasal STEM saya tidak tahu dan ada beberapa perkara saya tidak berapa confident seperti bercakap depan orang lain. Melalui mengikuti karnival ini, saya dapat tahu bahwa STEM ini bukan merangkumi robotik saja, tetapi juga merangkumi bidang-bidang lain yang boleh dikaitkan dengan project based learning. Sebelum saya melibatkan diri dalam karnival STEM ini, saya tidak tahu apa itu STEM dan saya ingat STEM hanyalah sebuah program yang biasa. Tetapi selepas sahaja saya mengikuti karnival ini, saya dapat tahu bahawa STEM mempunyai banyak aktiviti yang sangat bermanfaat. Selain itu, terdapat juga aktiviti seperti Sunago Research Project yang ini melibatkan kolaboratif 4 buah negara iaitu Jepun, Singapura, Malaysia dan juga Filipina yang berpusat di Jepun. Di sini murid dibimbing bagaimana menjalankan kajian sains ataupun projek STEM dalam menyelesaikan isu global serta berkolaboratif dengan sekolah-sekolah lain daripada luar negara secara maya. Tema kajian ini adalah berdasarkan agriculture dengan menggunakan SDGs, Sustainable Development Goal. 2 kumpulan daripada SMK Kolombong dan 3 guru pembimbing terlibat dalam program ini. Itu kumpulan pertama dan kumpulan kedua seperti yang tunjuk dalam slide. Di akhir program ini, murid diminta membentangkan projek STEM mereka secara maya di Science Castle Japan, iaitu Tokyo, pada 19 Disember 2021. Ini kemuncak program. Okay. Seterusnya melalui LPZ 5 atau latihan peringkat zon 5 yang baru kami lalui baru-baru, di sini bimbingan diberikan bagaimana memulakan projek inovasi STEM dan sekarang sedang menyiapkan fasa akhir tugasan bagi projek inovasi STEM bersama murid sebagai persediaan untuk pembentangan simposium kebangsaan dan juga majlis graduasi pada akhir tahun ini. Dan baru-baru ini dijalankan karnival Sains Sabah di Dewan Masyarakat Makatal. Ini murid sempat didedahkan untuk membentang projek mereka di pameran karnival sains yang dirasmikan oleh YB Datuk Haji Yaakob Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Dan sekolah SMP Kolombong juga antara sekolah yang mendapat sumbangan daripada KSTI untuk melaksanakan program STEM di sekolah. Terima kasih KSTI. Berikut merupakan temu bual murid yang telah menjalankan dan sedang menjalankan projek inovasi STEM. Banyak perkara yang saya pelajari semasa menjalankan projek STEM. Contohnya perkara-perkara ICT, berkomunikasi seperti membentang, dan yang utama ialah melakukan PBL dengan menggunakan konsep Engineering Design Process. Selain itu, pengetahuan saya tentang STEM dahulu adalah kosong. Saya tidak mengetahui apa-apa langsung tentang STEM, melainkan saya berpikir bahwa STEM itu adalah STEM yang dilekatkan pada envelope persuratan.
Dan sekarang, selain dari perkara-perkara yang saya sebut tadi, saya juga telah mempelajari tentang bagaimana mencari maklumat atau kajian lepas melalui Google Scholar. Itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Ivana. Semua hebat-hebat cikgu-cikgu kita ini. Semoga menjadi inspirasi kepada kita semua, terutama rakan-rakan guru di luar sana. Seterusnya kita bersama pula dengan peserta yang terakhir dalam slot perkongsian ini. Sidang hadirin warga maya yang saya hormati. Kita tampilkan lagi seorang guru hebat daripada SMK Sanzek, Kota Kinabalu, yaitu Cikgu Kwit Wiket. Sekarang ini beliau bertugas di SMK Sanzek sebagai guru mata pelajaran Sains dan Kimia. Beliau juga merupakan peserta program Duta Guru Petronas kohort ketiga dan merupakan tenaga pengajar utama TPU Inquiry Based Science Education IBSD Pusat STEM Negara Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu juga merupakan pengurusi teknik STEM Negeri Sabah, pemenang SEMEO Innovative Teaching Aid Festival 2021 peringkat antarabangsa, sempena World Teachers Day, juga merupakan pemenang pertandingan Nuclear Science Technology Competition 2021 peringkat antarabangsa bagi kategori guru. Beliau juga pernah mewakili Malaysia ke Regional Meeting on Development of Module Curriculum of Secondary Education di Vienna, Austria. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama mempersilakan seorang lagi guru hebat kita pada petang ini, yaitu Cikgu Kwit Wiket. Dipersilakan. Hai Cikgu, selamat datang. Ya, selamat bertemu kembali secara maya, Puan Sylvia. Saya sangat gembira dapat jumpa dengan Puan Sylvia dan juga rakan-rakan semua yang terlibat dalam perkongsian yang begitu bermakna pada hari ini. Ya Cikgu, kita teruskan dengan perkongsian. Boleh. Jadi izin sebelum saya mulakan perkongsian saya yang pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas jemputan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan juga Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah atas perkongsian bagi program Duta Guru ini. Saya Cikgu Kwit Wiket, saya akan merupakan peserta program Duta Guru kohort yang ketiga. Alright. Jadi izinkan saya untuk kongsikan slide saya terlebih dahulu. Okay. Sebelum saya pergi lebih lanjut tentang bagaimana pengalaman yang cukup bermakna walaupun sependek beberapa bulan sahaja sebagai peserta untuk program Duta Guru yang cukup hebat, mantap. Jadi bagi saya nak kongsikan sedikit background saya tentang siapakah diri saya sebelum ini serta sebelum saya menyertai program Duta Guru ini. Jadi saya Cikgu Kwit Wiket berhikmat seperti mana yang di-tee up oleh Puan Moderator sebentar tadi. Saya mengajar di SMK Sanzek, Kota Kinabalu, mengajar subjek sains dan juga kimia, dan saya merupakan anak jati negeri Sabah yang di mana saya kecil dilahirkan di Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Lepas tu saya ni budak kecil lah kan, budak kecil saya mendapat pendidikan di SRK Lok Yok Likas, pendidikan di sekolah rendah kebangsaan lah. Kemudian saya ada pindah sekejap di SRK Kenyalang Kuching disebabkan oleh bapa saya bekerja di situ selama beberapa tahun. Kemudian saya kembali ke untuk pendidikan sekolah menengah di SM Lok Yok Likas. Kemudian saya pergi Form 6 dan berjumpa dengan salah satu panel kita juga di sini, Dr. Chiam, yang juga merupakan guru biologi saya di SM All Saints. Kemudian saya melanjutkan pendidikan untuk ijazah sarjana muda saya di Universiti Malaysia Sabah. Kemudian saya baru saja tamat pengajian saya untuk pengajian sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan anak yang kedua. Jajal nih kan anak kedua nih, orang bilang anak kedua nih kreatif, I don't know lah. Daripada 13 orang adik-beradik, yang mana bapak saya merupakan pengurus kedai perabot yang sedang berpencen at the moment. Kemudian ibu saya of course lah mau jaga 13 orang bukan senang kan.
beliau merupakan suri rumah sepenuh masa. Cita-cita saya sebelum ini memang ingin menjadi seorang dokter. Sampai Form 5 saya ingat lagi, saya masih lagi kekal dengan impian saya ingin menjadi seorang dokter. Tetapi tiada masalah, sekarang saya akan merupakan penghasil modal insan yang untuk ramai lagi murid-murid, especially murid-murid di Sabah ini untuk menjadi dokter-dokter pakar di masa depan. Don't worry, okay? Alright. Jadi itu adalah sedikit latar belakang saya. Alright. Jadi siapakah saya sebelum ini? Kalau sudah tentu ramai yang belum tahu siapakah Cikgu Kwit yang selama ini macam mungkin pernah dengar ataupun baru saja berkenal semasa sesi perkongsian yang bermakna ini. Sebelum ini saya merupakan seorang guru yang kurang motivasi untuk mengajar. Serius kan? Tidak percayakah? Oke, kamu tanya saja. Selama beberapa tahun sewaktu saya baru saja berkhidmat sebagai seorang guru, oke, saya memang seorang yang kurang bermotivasi untuk mengajar. Maksudnya yang jenis masuk kelas, mengajar seperti ibarat buku teks, lepas tu activity pun simple, oke, ikut buku teks. Memang sangat ikut buku teks lah orang bilang. Kadang-kadang boleh skip, paling bagus boleh skip. Oke, itulah saya sebagai seorang tukang pengajar pada beberapa tahun di awal perkhidmatan saya yang sudah mencapai 14 tahun lah saya mengajar pada tahun ini. Selain itu, saya merupakan seorang yang kurang yakin terhadap diri sendiri. Kurang yakin untuk bercakap di khalayak orang ramai, kurang yakin untuk memberikan idea kepada sesiapa orang di luar sana, ataupun jenis yang lebih suka bersendirian lah, tidak mau bercakap. Nyanyi pun mungkin tidak mau dipentas, okay? Begitu saya pada awal beberapa tahun tu. Lepas tu dalam bilik darjah saya, kalau beberapa senior murid saya yang sudah grad tu kan, mereka memang tahu tu, saya memang jenis yang kurang mesra, pemarah, lepas tu garang, okay? Kerana kawalan kelas memang memerlukan saya untuk bersifat seperti harimau. Hari-hari memang sangat cukup garang lah. Memanglah time tu kan baru mengajar, jadi pengalaman kawalan kelas pun kurang. Jadi itu adalah beberapa masalah yang saya hadapi pada waktu tersebut. Kemudian saya juga mempunyai masalah untuk kurang keinginan untuk mencari ilmu-ilmu baru. Bagi saya setakat yang cukup kena bagi itulah. Apa yang saya pernah belajar sebelum ini di universiti, itulah yang saya akan sampaikan. Itulah yang akan menjadi perwatakan saya sebagai seorang guru. Dan tidak ingin mau belajar benda yang baru. Lepas tu tidak ingin menyertai kursus-kursus yang diberikan. Asalkan nama kena bagi Cikgu Kwit, pergi kursus sekian-sekian. Wow, time tu macam like malah petaka ni. That's me. But that is a few years back. Sampai saya pun boleh lupa sudahlah. Okay, that is who I am. That sebelum baru saja masuk perkhidmatan sebagai seorang pendidik. Okay, kemudian saya jumpa beberapa orang. I think I jumpa pada tahun 2016 lah. Titik permulaan berlaku. Apabila saya berpeluang untuk berkenalan dengan beberapa insan yang sampai hari ini saya tetap akan kenang budi mereka. Yaitu guru-guru yang penuh inspirasi. Yang pertama, Cikgu Nurhalmi, Cikgu SMK Jerlun Kedah, yang merupakan guru cemerlang sains. Okay, beliau juga yang banyak memberi didikan kepada saya, okay, terutamanya dari segi pedagogi, kaedah, idea-idea yang kreatif, simple, membuat dokumentasi, membuat video, pengajaran, itu semualah yang saya sangat hargai pengalaman pembelajaran saya bersama dengan beliau. Seterusnya, Dr. Le Ayanam daripada Pusat STEM Negara, beliau juga sentiasa memberi dorongan, memberi bimbingan kepada saya untuk menyertai sebagai tenaga pengajar utama IBSE. Okay, dan selain daripada itu, guru Form 6 biologi saya, Dr. Chiam Sun Mei, yang merupakan pensyarah cemerlang di IPG Ken. Juga sampai hari ini, kami masih berkolaboratif bersama-sama dalam beberapa event yang penting, tetap belajar sampai ke saat ini. Termasuklah pada event yang bermakna pada hari ini. Selain daripada itu, saya cukup berbangga dapat berkenal dengan Puan Elsie Sharon Gilok, yang merupakan pembimbing PDG saya. Kerana beliaulah sentiasa memberi motivasi, memberi peluang saya untuk menyertai banyak platform-platform untuk berkongsi, untuk memberanikan diri saya yang sebelum ini cukup tidak yakin untuk berkongsi apa yang saya ada. Tapi beliau memberi peluang saya untuk berkongsi kerana benda yang baik harus dikongsikan menurut beliau lah. Okay, jadi bagi saya
terima kasih sangat-sangat kepada guru-guru idola yang telah membimbing saya hingga ke hari ini. Selain daripada itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemimpin yang berkaliber, yaitu Dr. Shirley Tay Siu Hong, Puan Hajah Fauzia Darin, dan juga pengetua saya di SMK Sanjek sekarang, Encik Ajmal bin Haji Juma, kerana sentiasa memberi saya dorongan untuk terus pergi maju, terus maju ke hadapan, terus jangan lupa hari ini kita memberi sumbangan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk anak-anak murid kita, keberhasilan mereka, impak kepada sistem pendidikan negara. Itu yang akan sampai hari ini menyebabkan saya terus untuk terus kuat untuk menjadi seorang pendidik. Okay, yang kerana mereka memang menunjukkan pemimpin yang berjiwa pendidik lah bagi saya. Okay. So, saya sangat berterima kasih kepada insan-insan ini ya. So, bagaimana saya bermula di program Duta Guru ini? Sudah tentu iklan yang promosi yang dijalankan oleh semua ejen-ejen perubahan pendidikan pada masa ini. Okay, terima kasih kepada Yayasan Petronas, Teach for Malaysia, dan juga semua ahli-ahli, guru-guru yang pernah menyertai sebagai peserta kohort 1 ke kohort 2. Iklan-iklan tu memang mantap. Memang sampai boleh reach orang yang tak pernah dengar pun program Duta Guru, boleh sampai ke hujung jari mereka. Termasuklah insan yang bernama Cikgu Nadia Richard, okay, yang berkongsi pada hari ini juga. Beliaulah yang actually sebenarnya memberikan saya dorongan untuk menjoin PDG ini. Dia suruh saya join, okay. Lepas tu dia beritahu saya memang banyak faedah yang boleh saya terima daripada perkongsian pada apabila saya mengikuti program-program yang disediakan sepanjang program Duta Guru ini. Saya cukup berterima kasih kepada beliau kerana menjemput saya serta meyakinkan saya untuk menyertai sebagai peserta program Duta Guru kohort yang ketiga. Okay, so impak saya selepas saya menjadi seorang peserta program Duta Guru kohort ketiga. Okay, yang pertama, ada 3 aspek yang saya ingin kupas dan ingin kongsikan kepada rakan-rakan di luar sana. Sekiranya anda masih lagi ragu-ragu tentang program ini, mau join ke tidak, adakah dia akan menjadi susah dan sebagainya, banyak cabaran, banyak tugas, walaupun banyak tugasan yang di dalam sekolah, terpaksa buat lagi tugasan yang tambahan. Okay, ini 3 benda yang akan kawan-kawan semua di luar sana akan timba dan alami semasa kita menyertai program Duta Guru ini. Yang pertama, pemantapan pedagogi yang bertunjangkan kehebat. Sebelum ini, kelas saya kurang menitik beratkan amalan kehebat. Okay, murid lebih kepada exam oriented. Kimia, SPM, selalu beritahu mereka cara jawab, hafal. Okay, kurang aktiviti yang selalu dibuat dalam kelas kimia, menghafal. Hafal, latih to be. Okay, itulah amalan saya sebelum ini. Okay, yang saya rasa memang kurang aktiviti hands on, lepas tu kurang penyoalan secara berfikrah yang menyebabkan murid-murid tertrigger dorang punya otak ni, mental dorang memang saya boleh katakan memang setiap kali murid-murid saya masuk kelas sains dan kimia saya memang akan kasih, macam orang bilang, kasih powerful dorang punya neuron-neuron tu, biar kasih sambung sampai dorang dapat konsep yang mereka betul-betul mau belajar tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpeluang untuk berkolaboratif dengan rakan-rakan pendidik. Yang saya ingin highlight di sini, terdapat banyak betul ruang dan peluang yang disediakan oleh PDG untuk saya melibatkan diri bersama, bukan saja bersendirian, malahan bersama dengan rakan-rakan pendidik, bukan saja di Sabah tetapi juga di seluruh Malaysia. Jadi ini adalah peluang yang memang jarang sekali kita boleh dapat. Sekiranya kita memang jarang sekali kita boleh berpeluang untuk berkolaborasi walaupun dengan ledakan Telegram, social media, okay? Banyak platform disediakan tapi kita jarang kalau kita mau beranikan diri untuk berhubung dengan guru-guru ini. Tapi terima kasihlah kerana PDG ini. Kerana melalui peluang itu, kita mampu untuk berkongsi idea. Beberapa slot PLC saya buat bersama dengan peserta program Duta Guru kohort ketiga, Cikgu Cleo, dan juga saya pembimbing, okay, Puan LC, dan juga SISC Plus yang lain. Kita mampu menjadikan kelas lesson plan kami itu yang kami rancang,
yang ada gabungan subjek sains dan matematik, membuka mata guru-guru yang menyertai PLC kita pada pagi tersebut. Mereka nampak, oh boleh juga matematik sama sains bergabung dalam satu kelas. Ini peluang, bukan kami hebat, bukan kami ini macam kira one in a million, tetapi ini semua ilmu memang saya garap daripada kelas-kelas PDG itu. Okay, dia kerana dia menerapkan kebat, lepas tu dia menerapkan interdisciplinary. Itulah yang sebenarnya JIS yang kita semua serap daripada program ini. Okay, lepas itu ini adalah perkongsian yang baru saja semalam, baru saja limpas. Okay, di mana saya berkongsi tentang kreativiti dan pemikiran kreatif bersama dengan peserta PDG K3. Okay, ini satu peluang yang cukup bermakna. Saya dapat banyak feedback, baik yang bagus pun ada, yang kurang bagus untuk dimurnikan pun ada. Saya cukup berterima kasih kerana atas peluang yang diberikan ini. Okay, yang ketiga, okay, adalah penglibatan dan jalinan kerjasama. Ini adalah satu peluang. Sekolah kita bukan saja di bawah cendawan, di bawah tempurung saja. Tibalah masanya untuk kita buka tempurung tu, buang jauh-jauh. Sebab inilah masa kita untuk berkolaborasi bukan saja dengan sekolah-sekolah lain, tetapi agensi-agensi luar. Ini adalah contoh agensi yang KSTI, lepas tu kita bergabung dengan UMS, MOSTI, Pusat STEM Negara, UKM, Agensi Nuklear Malaysia, Petroscience. Memang tidak dapat saya sebut habis, tetapi inilah peluang. Okay, apabila kita sudah menyertai sebahagian keluarga besar dan giant program Duta Guru ini. Peluang memang luas terbuka, terbentang luas, tiada cakap kau bagus, sekolah lain lebih mantap, tidak. Semua kita adalah seragam, okay. Jadi inilah peluang yang memang saya sangat hargai. Okay, so selepas saya menyertai semua ini, okay, saya kasih kumpulkan, kebetulan nampak peluang. Ada satu iklan tentang pertandingan Nuclear Science Technology ini. Saya pun mengambil peluang, bukan atas saya punya usaha, tetapi juga pembelajaran yang saya perolehi daripada program Duta Guru ini. Saya kasih simpulkan sahaja apa yang saya belajar daripada webinar-webinar yang telah disediakan kepada kami. Lepas tu saya cuma olah apa sahaja yang kaitkan dia dengan Nuclear Science yang membolehkan saya untuk menyertai, malahan memenangi pertandingan ini di peringkat antarabangsa. Bukan saya hebat, saya terima kasih, sangat terima kasih kepada semua mentor saya selama ini dan juga program Duta Guru yang memberikan saya platform pembelajaran yang cukup bermakna, yang cukup mantap dan juga cukup meningkatkan motivasi saya yang sudah 14 tahun tapi masih lagi mau bergerak ke depan dengan lebih gairah. Okay, saya cakap macam tu because memang ini peluang lah, tidak because lama lagi perkhidmatan kita kan, bila lagi kalau bukan sekarang. Okay, kita perlu meyakinkan guru-guru muda di luar sana yang masih lagi mencari peluang, mencari titik perubahan seperti saya juga yang dulu memang sampah, okay, tapi berjaya berubah kerana peluang yang telah diberikan ini. Saat pertemuan oleh kawan-kawan yang memberi sokongan sehingga saya menjadi sebahagian daripada keluarga besar PDG ini. Jadi itulah jadi sebelum saya akhiri, saya perkongsian pada hari yang cukup bermakna ini, satu quote saja saya mau kongsikan. We don't have to be great to be started, but we have to be started. We have to get started to be great. Jadi bilakah rakan-rakan akan have a very start? Bila? Macam mau start sudah kan? Because peluang sudah di depan mata, iklan sudah dibuka, jangan lupa join. Kita sebagai peserta kohort yang keempat. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Cikgu Kuit. Terima kasih Cikgu Kuit di atas perkongsian itu tadi ya. Sama-sama Puan. Ya, sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Macam racun yang sangat berbisa lah untuk menarik semua para peserta ataupun para guru-guru di luar sana ya untuk join program Duta Guru ni. Sangat hebat. Jadi ya, jadi guru-guru di luar sana marilah dengar perkongsian Cikgu Kuit ini memang sangat memukau lah bagaimana perubahan yang berlaku dalam diri beliau sendiri ya. Ya betul. Ya, perubahan 360 darjah. Tahniah Cikgu. Baiklah,
Berakhir sudah perkongsian pengalaman sebenar duta guru dan juga bakal duta guru kita. Memang sangat hebat dan luar biasa. Bagi merumuskan kesemua perkongsian tadi, kami menjemput yang berusaha Dr. Chiam Soon Mei, pensyarah cemerlang grade khas C daripada Jabatan STEM Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran. Kepakaran beliau adalah dalam bidang STEM, sains, pendidikan STEM, inovasi, penyelidikan pendidikan serta kajian pendidikan. Tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya saya persilakan Dr. Chiam Soon Mei. Hai Doktor. Hello, selamat petang. Kopi Sanangan. Ya, selamat petang Doktor. Ya. Apa khabar? Baik. Doktor macam mana? Apa khabar? Baik, syukur. Ya. Pertama kali jumpa doktor ya. Ya, saya pun. Ya, teruja sangat dengan perkongsian guru-guru kita pada petang ini ya, doktor. Ya. Jadi kami pun tidak sabar untuk mendengar apakah rumusan yang doktor telah buat untuk perkongsian ini. Jadi saya silakan, doktor, silakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Izinkan saya kongsikan skrin saya. Baik. Sebelum saya buat apa-apa rumusan lah ya, mungkin saya ingin ulas sedikit daripada apa yang saya nampak lah ya setakat ini ya. Jadi saya boleh nampak ya, mengikut saya punya persepsi saya lah ya, dalam masa kurang daripada 1 jam ini, saya nampak lah ya, program ini sebenarnya adalah satu program tambah nilai yang menyokong hasrat KPM ya, dalam usaha memperkasa dan pemugaraan pendidikan STEM. Alright. Dan saya percaya tujuannya adalah untuk menghasilkan guru-guru STEM yang mampu membawa impak tinggi pada masa yang akan datang. Ya, saya nampak ya daripada perkongsian ya program tersebut ya, konten dia, saya nampaklah ya dia adalah satu program yang cuba melengkapi guru-guru STEM dengan kompetensi yang relevan dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Okay, ini yang saya nampak ya. Dan saya nampak juga ya ada satu proses evolusi. Ya, saya gunakan istilah sains di sini ya, evolusi dalam 4 aspek ya. Dalam masa 45 minit ini adalah apa yang saya perhatikan. Yang pertama sekali saya nampak mekanisme jaringan dan jalinan. Okay. So sekarang sudah berubah banyak melalui social media. Alright. Saya juga ada ikut Facebook Cikgu Nadia, Cikgu Anutra dan juga Cikgu Kwik ya, saya nampak ya. Banyaklah ya jaringan dan juga jalinan melalui sosial media. Okay, ada mereka share, kemudian ada respon daripada kawan-kawan. Okay, so ini adalah pertama yang saya nampak. Baik, kemudian yang kedua, morfologi PLC. Okay, baik, morfologi PLC kalau dulu sebelum COVID, PLC dia selalu merupakan satu kalau di Kota Kinabalu lah ya, apa yang saya faham. Biasanya dia adalah merupakan satu perjumpaan yang memerlukan face to face. Okay. Mungkin mengambil masa beberapa hari, guru perlu keluar daripada sekolah, right, bertemu di JPN ataupun mana-mana lokasi untuk sesi PLC. Okay. Tetapi apa yang berlaku sekarang yang saya nampak ya, ia boleh berlaku bila-bila masa. Okay. Tidak semestinya face to face dan kebanyakan masa on pace juga. Okay. Itu yang saya nampak ya. Kemudian satu cara baharu ya yang saya nampak daripada segi professional development. Okay. Kalau dulu mungkin kita sendiri-sendiri ya, tetapi melalui program Duta Guru yang saya nampak professional development ini berlaku dalam tim. Okay. Siapa post kemudian ada orang yang akan balas ya, dan ada sharing ya di sana ya, walaupun secara santai-santai ya, tetapi ada ya saya nampak sharing yang bagus, right. Kemudian dalam maya, okay, social media, okay, so ini adalah sesuatu yang baru lah yang saya nampak ya. Dan daripada Facebook ya dan juga pembentangan tadi ya, saya nampak juga ya
kebanyakan apa yang di-share, apa yang dikongsikan sebenarnya adalah merupakan satu showcase. Ya. Saya sangat percaya kepada showcase sebab showcase adalah sesuatu yang kita sudah buat dan sudah berjaya. Okay. So dia punya reliability, dia punya convincing, dia punya point-point untuk meyakinkan orang lain itu adalah sangat tinggi. Sebab kita sudah buat dan kita sudah berjaya, kita kongsi dengan orang lain. Okay? Daripada kita cerita teori. Okay? Teori itu adalah teori, tetapi apabila turun padang, ia tidak semestinya berjaya. Okay? Itu yang saya nampak. Ya. Baik, kemudian saya nampak juga satu teamwork yang sangat bagus dalam kalangan Tuda Guru Sabah. Okay? Tempat lain saya tidak berani sebut lagi, tetapi apa yang saya nampak, Tuda Guru Sabah apabila bertemu, tanduk Sabah semua keluar. Okay, cakap Sabah, kemudian kita punya cara pun orang Sabah. Okay, so which I think this is very good. Alright. Kemudian secara tidak langsung saya nampak STEM Hub. STEM Hub adalah dalam proses construction yang saya nampak lah. Okay, so ini adalah sedikit ulasan daripada saya. Baik, kemudian ada sedikit lah kalau tadi dalam kita punya StreamYard kita ada sebut-sebut poison. Okay. Ada yang kita kata kita mau poison rakan-rakan yang belum lagi berdaftar menjadi Duta Guru. Di sini saya hendak poison juga yang sudah Duta Guru dan Duta Guru to be. Okay. Orang-orang dalam kohort yang ketiga okay. Termasuk budak saya. Okay, Cikgu Kwik, okay, ini adalah beberapa perkara yang saya ingin lontarkan kepada yang sudah Duta Guru dan Duta Guru to be, kohort 3 Alright, now beberapa soalan okay, I just want you to think about it. Bagaimana anda memperkasakan teamwork anda? Okay, I can see your teamwork is good, so good. Tetapi ada tak cara-cara, have you ever thought of any way memperkasakan teamwork anda? This is number 1. Number 2, bagaimana anda memberi sumbangan memperkasakan pendidikan STEM bersama tim anda? Together with your team member. Alright. Okay. Soalan yang ketiga, do you know your direction and goal? Sorry, ada typo sini Okay. Do you know your direction and goal? Di mana kamu akan pergi? Do you find your peers having the same direction and goal with you? Ada tak? Semua pun kepala sama? Fikir yang sama? Mau buat sesuatu yang sama? Okay. If you take yourself as a dot, how do you get connected to the dots out there? Okay. Bayangkan kalau kita adalah satu dot, bagaimana kita akan mengaitkan diri, menghubungkan dengan dot-dot yang lain di luar sana. Right? You think about it. Kemudian, cuba kamu fikir, do you know your strength and opportunity? Do you know your peers' strength and opportunity? How do we make each other better? Dengan kekuatan dan peluang kita. Alright. Kemudian seterusnya, how do you keep your zest and passion in teaching profession? Bagaimana How do you sustain? Okay, istilah ini yang sebenarnya saya rasa agak khawatir juga How do you sustain your zest and passion together with your peers? Okay, so sekarang baru saja tamatkan Jun as I understand Kohort 1 Jun baru ada seremoni. Okay, so masih lagi api itu masih lagi sangat panas. So how are you going to sustain api itu? Adakah lama-kelamaan nanti api ini padam sendiri disebabkan banyak kerja, banyak komitmen di sekolah, rumah tangga? Okay, adakah api ini boleh terus membara? You have to think about that. Okay. Kemudian yang seterusnya, tadi Anutra ada sebut PLC,
fantastic ya, yang saya nampak memang fantastic. Tetapi saya hendak lontarkan satu lagi ya, CPD. Okay, CPD ya. Selain daripada PLC, you are good enough. Okay, how about CPD? Okay, bagaimana PLC dan CPD kamu? Ya, adakah ia relevan dan realistik bagi anda? Khasnya CPD. Okay, adakah ia relevan dan realistik bagi anda? Okay, bagaimana anda akan meluaskan empire duta guru? You are good enough, Okay, kamu masing-masing adalah expert, masing-masing adalah genius. Okay, so sekarang bagaimana anda, ya, you come together meluaskan empire duta guru. Alright. Now Petronas sudah sponsor kamu ya dengan berbagai ilmu dan kompetensi ya. We don't stop here. Okay, bagaimana kita akan kongsikan kita punya kepakaran ya, apa yang kita belajar kita kongsikan dengan rakan-rakan kita. Okay, kemudian disampaikan di peringkat sekolah kepada budak-budak kita. Okay, you think about this. Sesuatu yang saya hendak bawa ya, anda kalian untuk renungan bersama. Sustainability Teacher Professional Development. Okay, lifelong learning kamu, life-wide learning kamu, dan juga learning community. Okay, 4 perkara ini ya. Saya tak boleh cakap apa-apa ya, but I leave it to you ya. Masing-masing kamu ada ya, kamu punya situasi ya, bagaimana kamu hendak melaksanakan ini ataupun sama ada kamu rasa relevan ataupun tidak ya. Itu masing-masing ya, tetapi saya lontarkan saja untuk anda renung bersama. Okey. Baik, kemudian untuk yang belum tuta guru. Okay, saya suka guna istilah ini ya, yang belum. Okay, daripada yang bukan, yang tidak mau. Okay, yang belum tuta guru. Okay, saya fikir saya adalah seorang champion. Okay, I am a champion. Tetapi saya mengambil masa 32 tahun. Okay, sebab apabila saya umur sebaya kamu, tidak ada program begini. Alright, ada program DIY. Program DIY ya. Saya tanya soalan, ada apa-apa yang saya tidak tahu, saya cari jawapan sendiri. Okay. Saya tidak ada ramai ya, peers ya. Kalau dulu ya di Kota Kinabalu, saya mengajar Form 6 ya. So kalau di Kota Kinabalu hanya ada 3 sekolah. Kalau saya tak silap ya, 3 sekolah yang ada Form 6. Okay. All Saints, NASA dengan Maktab Sabah. 3 ya. Okay. So kalau saya ada apa-apa pertanyaan ya, kalau saya tanya pun, I speak to Team A. Okay. Saya tanya sendiri, saya kena cari jawapan sendiri. Okay. Saya kena melakukan pelbagai kesilapan supaya saya belajar. Okay. It took me 32 years. Okay. Tadi Cikgu Quick kata dia 14 tahun. Okay. Saya 32 tahun. Alright. Now the existing tuta guru, mereka juga adalah champion. Okay. Saya tidak perlu jelaskan. Tadi sudah mereka share. Okay, memang mereka adalah champion. Okay, dulu saya umur seperti itu, saya tidak ada peluang ikut inovasi, apa kajian tindakan apa semua tu, I do not have that opportunity. Okay, so mereka ada ya. Okay, baru saja 14 tahun bertugas sebagai seorang guru, mereka sudah sampai Switzerland. Jealous betul saya. Okay, so ini. Alright. Now, the tuta guru to be are going to be champion. Okay, the cohort 3 ya, mereka akan menjadi champion. Okay, Cikgu Quick itu adalah seorang contoh bagi kamu. Okay, he is going to be a champion. Amin. Now, kepada yang belum tuta guru, are you a wannabe champion? Do you want to be a champion? Renung-renung Okay. Saya faham tadi Cikgu Quick ada sebut ya, banyak komitmen di sekolah, banyak tugasan dan sebagainya ya. Dia tertinggal satu. Okay. Dia tertinggal satu sebab dia belum kahwin. Okay. Apabila saya umur 30-an, selain daripada tas dan sebagainya, masa itu saya sibuk dengan jaga anak. Okay. Anak saya masih kecil masa itu ya. Okay. So itu sebenarnya adalah cabaran
Okay? Bukan kata cabaran, itu adalah our journey, alright, our life journey. Ada masa kita, buat sesuatu tanggungjawab kita lain pada fasa-fasa umur yang berlainan. Okay, so saya sangat faham selain daripada tugas di sekolah, komitmen peribadi, dan juga tanggungjawab sebagai ibu bapa ataupun sebagai anak kena jaga ibu bapa yang sudah uzur. These are your challenges. Tetapi ini adalah peluang dia. Yang saya nampak program Duta Guru ini cukup bagus. Okay, cukup bagus untuk menyediakan banyak perkara yang kamu boleh meningkatkan diri. Okay, kompetensi kamu sendiri. Okay, so apa lagi? Alright. So sebelum saya tamat, okay, hari ini tidak sempat berpantun, so saya kemukakan yang ini. Alright. Serumpun pak serai, seriang pak tebu, seikat bak siri, sebakat sabah hebat, kerana engkau nama terbilang. Terima kasih pensikau. Saya serah balik kepada Puan Moderator. Thank you. Wow, kata-kata yang luar biasa ya. Boleh jadi racun yang hebat juga sebenarnya untuk kita. Satu perkataan yang jelas di pikiran saya tadi ialah kamu ialah dot di mana. Jadi terpaksa saya mau cari. Saya kena cari dot sebelah sini kali. Mau sentuh Dr. Chiam supaya saya pun dapat aura daripada dia. Adakah Anda champion? Saya champion, tapi dengan number saya sendiri. Betul kan? Alright, terima kasih Dr. Chiam. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga buat semua pencerma kita yang hebat hari ini. Hebat-hebat orang ini semua. Oke, sudah terang lagi bersuluh, semua memang hebat-hebat. Cik Juliana Rusdi, Cikgu Anutra Sirisena, Cikgu Nadia Richard, Cikgu Aibana Aibi Abdullah, Cikgu Kuit, serta yang berusaha Dr. Chiam Sun Mei. Memang semua barisan yang orang bilang sudah dipilih-pilih daripada yang terpilih-pilih. Jadi tidak rugilah kita mendengar perkongsian daripada mereka pada hari ini. Jadi tidak lupa juga untuk semua peserta webinar Siri 5 ini, khususnya rakan-rakan guru yang memenuhi syarat menyertai program Duta Guru. Apalagi mau tunggu? Ayo sertai kami. Rebutlah peluang ini, serlakan bakat Anda dan kemampuan Anda demi menyemarakan lagi pendidikan STEM untuk anak-anak didik kita di Sabah ini. Ayo, mari kita berganding bahu. Barisan yang ada di konti sekarang. Sepakat Sabah hebat. Akhir kata, saya Sylvia Miting Pakoy bersama rakan moderator saya Puan Norima Edi bagi pihak Jawatan Kuasa Kerja Webinar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Sempena Karnival Sabah Sains Sabah tahun 2022 bagi siri yang kelima program Duta Guru A Glance Through and Success Story of Duta Guru ini memohon ampun dan maaf di atas kekilapan kami sepanjang mengendalikan program kali ini. Yang baik itu darinya, jua segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan kami sendiri. Itulah yang kita panggil sebagai lifelong learning. Jadi minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan ya. Jadi sebelum kita menutup tirai, Cikgu Sylvia mau bagi sedikit pantun. Pantun lambaian kasih. Menuntut ilmu janganlah jemu, kerana manfaatnya tidak terperi. Pulanglah Tuan membawa ilmu, jadikan untuk membangun negeri. Sepakat Sabah hebat. Sekian, terima kasih semua. Mari kawan-kawan di konti kita buat lambaian kasih untuk mereka. Bye-bye.